Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Hidayah Nawai. Berikut rangkuman utama buletin berita utama. Perdana Menteri mengemukakan bukti dokumen penghapusan hutang peneroka Felda berjumlah 8.3 bilion ringgit turut disertakan sebahagian dokumen perjanjian Assignment for Financial Service Reserve Account FSRA berkait jaminan kerajaan kepada Felda ditandatangani Datuk Seri Anwar Ibrahim bertarikh 26 Jun. Sehubungan itu, Perdana Menteri mendesak Tan Sri Muhyiddin Yassin memohon maaf atas fitnah yang dilemparkan kepadanya. Dalam pada itu, kenyataan Felda menyebut peruntukan sehingga 900 juta ringgit setahun telah diluluskan Kerajaan Perpaduan bagi membolehkan penebusan semula sukuk Felda. Ia juga bertujuan membiayai hapus kira hutang peneroka Felda seperti diumumkan Perdana Menteri semasa sambutan Hari Peneroka Felda bulan lalu. Secara keseluruhan, inisiatif ini melibatkan bantuan kewangan kepada Felda sebanyak 9.9 bilion ringgit bagi tempoh 10 tahun. Bagaimanapun, kenyataan Perdana Menteri telah disalah tafsir sehingga menimbulkan kekeliruan dengan janji kerajaan terdahulu untuk menghapuskan hutang peneroka Felda berjumlah 8.3 bilion ringgit. Felda memaklumkan penghapusan sejumlah hutang peneroka ini telah dilaksanakan di peringkat Felda tanpa penyaluran peruntukan geran dari Kerajaan Persekutuan pada tahun 2021 dan 2022. Jumlah pelupusan hutang ini telah memberi impak besar kepada aliran tunai dan prestasi Felda. 97% kawasan berpenduduk kini memiliki akses internet. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil berkata 3% kawasan lagi melibatkan isu geografi terutama di kawasan pedalaman dan kepulauan terpencil yang menjadi cabaran kepada pembinaan rangkaian. Kerajaan bersedia bekerjasama dengan para penyedia perkhidmatan internet satelit termasuk Starlink untuk ke arah 100% akses internet di kawasan berpenduduk. Terbaharu, lesen pemberi kemudahan dan perkhidmatan rangkaian telah diberi kepada wakil Starlink. Ia membolehkan Starlink menyediakan perkhidmatan internet satelit melibatkan institut pengajian tinggi dan sekolah di kawasan pedalaman seperti diumum Perdana Menteri sebelum ini. Kementerian Kesihatan akan mencadangkan kepada SPR menggunakan SOP sedia ada berkaitan COVID-19 ketika pilihan raya DUN ke-15 6 negeri termasuk PRK Parlimen Kuala Terengganu. Perbincangan bersama agensi lain juga dilakukan bagi meneliti sekiranya terdapat keperluan menambah baik SOP terbabit. Bincangkan jika ada ataupun jika perlu kita melakukan measures yang lebih yang berbeza daripada SOP biasa, dan kita akan berbincang juga dengan khususnya SPR, MKN dan juga agensi-agensi yang terlibat kalau perlulah kepada prosedur-prosedur yang lain. Tetapi prosedur sedia ada, contohnya macam pilihan raya lepas, mereka yang positif kita boleh benarkan mengundi tapi dengan measure-measure yang tertentulah yang kita ambil. Tiada keperluan hari cuti khas kepada pelajar IPTA untuk pulang mengundi pada pilihan raya DUN ke-15, 12 Ogos nanti. Ketika itu mereka dalam tempoh cuti semester dan sebahagian besarnya tiada peperiksaan. Adalah cerminan. Jadi memang tak ada cuti, tapi tidak ada ujian pada hari Sabtu, hari mengundi, dan hanya melibatkan 2 universiti. Kebanyakan mungkin dah ada di kampung sekarang ni, exam dah habis. Bekalan beras tempatan mencukupi. Jelas Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohamad Sabu, pihaknya sentiasa mencari jalan penyelesaian terbaik bagi memastikan harga beras tempatan dapat dikekalkan. Kementerian akan tumpu semaksimum mungkin bahawa ini adalah makanan utama bagi penduduk di sini. Dan kita akan atasi. Bekalan beras cukup. Cuma kadang-kadang yang tempatan itu kalaulah berlaku kekurangan mana-mana tempat, sila beritahu segera. Kita akan buat enforcement untuk hantar beras ke tempat itu.
Dalam pada itu, bekalan ayam dan telur dalam negara kini kembali pulih setelah melalui tempoh getir pengeluarannya. Menurut Datuk Seri Mohamad, ada peniaga yang mula menurunkan harga ayam. Perkembangan positif itu hasil usaha Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan yang sentiasa memastikan bekalan keperluan itu di pasaran dapat menampung permintaan pengguna. Lebih ramai saksi akan dipanggil bagi membantu siasatan berhubung kes rasuah dan salah guna kuasa dalam isu kecurian unsur Nadir Bumi REE di Kedah. Kepada RTM, Ketua Pesuruh Jaya SPRM, Tan Sri Azam Baki berkata, setakat semalam, 2 suspek sudah ditangkap dan 15 individu dipanggil sebagai saksi. Buat masa ini kita masih lagi memanggil saksi-saksi untuk siasat perkara inilah. Dan akan ada lagi di mana kita akan mendapatkan dokumen-dokumen yang penting daripada MB Incorporated dan juga pada Kerajaan Negeri Kedah. Tan Sri Azam ditemui selepas hadir ke konti Terengganu FM di Kuala Terengganu. Mengulas sama ada Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Muhammad Noor sudah dipanggil memberi keterangan. Ini reaksi beliau. Ada version MB Kedah kata dia belum dipanggil oleh SPRM. Ada version yang melaporkan kononnya dia dah dipanggil. Boleh Tan Sri sah? Dia kita akan panggil siapa sajalah. Okay. Siapa saja yang terlibat, tak kiralah dia tu apa jawatan pun, sekiranya dia terlibat kita akan panggil dia. Jadi masa akan menentukan. Jadi dalam kata menjalankan siasatan ini tidak semestinya seseorang yang terlibat atau tidak tu dipanggil dahulu atau kemudian. Jadi sampai masa nanti kalau kita panggil kita akan maklumkanlah. Maknanya Sanusi belum dipanggil? Kita belum panggil dia kerana ini satu perkara yang kita tak mahu dedahkan. Siapa-siapa yang nak dipanggil. Bila kita panggil tu orang tu akan tahu kemudian. Jadi dalam siasatan ni kita tidak mewawarkan kepada mana-mana pihak tentang sesiapa nak dipanggil ke SPRM. Kita akan panggil bila ada keperluan. Tan Sri Azam turut menafikan tindakan SPRM berhubung kes ini sebagai pendakwaan terpilih kerana dilakukan dalam musim pilihan raya. Ini tak ada kaitan dengan pilihan raya. Ini kes ini adalah kes yang mana berlaku akibat daripada laporan yang kita terima pada orang ramai. Kalau katakan laporan ini berlaku sebelum pilihan raya, lepas pilihan raya pun tak ada masalah. Jadi saya tidak ada meletakkan tentang satu timeline. Sebelum pilihan raya dia saksi, lepas pilihan raya dia jadi suspek pula. Bukan begitu. Kalau orang tu suspek sebelum pilihan raya ke lepas pilihan raya tetap akan samalah. Jadi kita akan tentukan selepas kita memanggil seseorang, keterangan-keterangan kita kumpulkan untuk kita lihatlah kepentingan seseorang itu. Baik saudara, terus setia bersama kami. Selepas ini lintas langsung laporan cuaca serta Sabah, Sarawak dan Kelantan. Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri ke-15 akan diadakan pada 12 Ogos 2023. Tarikh penamaan calon pada 29 Julai 2023. Tarikh mengundi awal pada 8 Ogos 2023. Jangan lupa bawa kad pengenalan anda. Patuhi peraturan ketika mengundi. Undi anda penentu masa depan negara. Jaringan berkomunikasi tanpa sepadan. You guys ready? 1, 2, 3. Publish. Korang! Saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita. Serius ah? Marilah sama-sama kita kan kian bijak berkesan literasi digital. Kembali dalam berita wilayah. Beralih ke negeri Cik Siti Wan Kembang, isu pilihan raya DUN ke-15 menjadi fokus utama lintas langsung dari Kelantan. Langsung ke Kota Baru bersama rakan penyampai Muhammad Azidi Abdullah. Silakan Azidi. Baik, kekal keharmonian dan keamanan agar proses pilihan raya berjalan lancar. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Zaki Harun mengingatkan agar ketua mana-mana parti dan badan bukan kerajaan mengawasi ahli serta pengikut mereka. Tegas beliau, proses berkempen perlu dilaksanakan secara sihat, harmoni dan mematuhi undang-undang serta garis panduan ditetapkan.
Menurut Datuk Muhammad Zaki, dalam satu kenyataan, polis sedang giat menjalankan risikan dan operasi susulan laporan beberapa perbuatan khianat terhadap kain rentang dan bendera parti. Polis tidak teragak-agak untuk menangkap mana-mana individu tidak bertanggungjawab melakukan perbuatan tersebut dan akan menyiasat di bawah Seksyen 427 Kanun Kesiasaan. Sejak 15 Julai, 2 laporan polis diterima membabitkan kejadian khianat terhadap kain rentang dan bendera parti di Tumpat dan Kuala Krai. Selain itu, pihak polis juga turut mengesan 4 lagi kejadian yang sama berlaku di Kota Baru. Dalam pada itu, orang ramai diberi amaran untuk tidak memuat naik sebarang hantaran yang menyentuh isu 3R di media sosial. Kira-kira 30% pengundi orang asli tidak keluar mengundi pada pilihan raya umum ke-15 PRU 15 lalu. Ia susulan masalah kemudahan pengangkutan untuk keluar dari kawasan pedalaman di Gua Musang. Timbalan Ketua UMNO Gua Musang, Muhammad Syahbudin Hashim berharap agensi terlibat dapat membantu masyarakat orang asli keluar mengundi pada PRU DUN ke-15 pada 12 Ogos ini. Saya begitu berharap semua masyarakat orang asli boleh keluar dengan dibantu oleh agensi-agensi yang terlibat untuk membawa keluar seramai mungkin pengundi untuk mereka mengundi. Saya mendapat maklum bahawasanya antara punca mereka tidak keluar ini ialah mungkin kerana kedudukan di kawasan-kawasan pedalaman yang memerlukan kenderaan logistik untuk membawa mereka ke pusat-pusat mengundi. Beliau berkata demikian selepas program Karnival Sukan Madani Dun Galas N45 di Pos Belau Gua Musang, Kelantan. Muhammad Syahbudin berkata terdapat lebih 10,000 pengundi orang asli yang layak mengundi membabitkan 3 dun iaitu Galas, Negiri dan Paluh. Kesedaran rakyat Kelantan dalam menderma darah masih lagi rendah berbanding negeri-negeri lain. Berdasarkan data Pusat Darah Negara PDN, hanya 1.7% atau 17 daripada 1,000 individu menderma darah di negeri ini. Pegawai Perhubungan Awam Unit Perubatan Transfusi Hospital Universiti Sains Malaysia USM Kubang Krian, Ida Haryati Ibrahim B berkata, pihaknya sentiasa bekerjasama dengan pelbagai agensi kerajaan, swasta dan badan bukan kerajaan. Malah program derma darah giat dilaksanakan bagi memastikan bekalan darah mencukupi setiap masa. Kita perlu pastikan stok darah kita stabil. Kita tak nak berlaku keadaan yang kritikal. In case berlaku contohnya kes-kes yang pertumpahan darah, pesakit yang kemalangan, sudah tentunya memerlukan darah yang banyak. So kami ada cara-cara dia, ada plan dia. Jadi pastikan dalam jadual kita, dalam sebulan kita perlukan lebih kurang dalam 1,000 beg darah. Jadi dalam setahun kita boleh katakan dalam 12,000 beg darah. Beliau bercakap kepada pemberita selepas program khidmat komuniti HUSM di Kota Baru. Sebanyak 35 beg darah berjaya dikumpul melalui program tersebut. Mengulas lanjut, beliau berkata, kempen derma darah dan usaha mencari penderma baru yang layak terus digerakkan, termasuk di sekolah, kolej dan universiti. Paparan itu mengakhiri bahan berita dari Kelantan. Kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Azidi langsung dari Kelantan. Baik, saudara, kita ke perkembangan seterusnya. Setiap kali banjir, laluan cukai ke air putih di Kemaman dinaiki air. Kini pengguna jalan raya lega isu itu selesai apabila laluan dinaik taraf sebanyak 11.4 kilometer. Menurut Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi, ia merupakan jalan tunggal 2 lorong melibatkan kos RM192.8 juta. Aras jalan raya dinaikkan kira-kira 2 meter tinggi sepanjang 3.1 kilometer di lokasi kerap berlaku banjir. Projek dimulakan pada Mei 2017 dan siap sepenuhnya April lalu. Turut dibina jambatan tebatan banjir GPS sepanjang 313 meter. Juga dalam skop itu pembinaan jambatan baru di Sungai Tempurung, lebar 14 meter dan panjangnya 25 meter. Naik taraf 5 persimpangan utama sepanjang jajaran tersebut. Dan juga termasuk pemasangan lampu jalan, lampu isyarat baru di persimpangan jalan di Pangkalan Binjai, dan juga menaik taraf lampu isyarat sedia ada di persimpangan T126 dan pemasangan lampu jalan jenis LED yang baru lah di 5 persimpangan utama sepanjang jajaran. Ini dalam skop yang dalam 192.8 juta.
Laluan berkenaan turut menjadi pilihan pengguna keluar dari LPT2 Persimpangan Cukai untuk ke Bandar Cukai. Baik saudara, kita ikuti perkembangan cuaca seluruh negara bersama Pegawai Met Malaysia Syazlinda Muhammad Hanif. Silakan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia untuk laporan cuaca terkini. Baik, kita mulakan dengan melihat paparan gema radar pada ketika ini. Hujan berserta ribut petir kini dilihat meliputi kawasan di sekitar negeri Pahang, negeri Terengganu dan juga negeri Johor. Keadaan hujan juga turut dicerap di 1-2 tempat melibatkan negeri Selangor, iaitu melibatkan kawasan di sekitar Hulu Selangor dan juga sedikit di Slim River Perak. Keadaan hujan di sekitar negeri Selangor dan Perak ini kita jangkakan akan kembali reda sedikit masa sahaja lagi. Namun keadaan hujan di negeri Pahang, di negeri Terengganu dan juga Kelantan, juga di negeri Johor kita jangkakan untuk keadaan hujan ini boleh berlarutan sehingga ke malam nanti. Baik, seterusnya kita lihat keadaan cuaca di negeri Sabah dan juga Sarawak pula. Pada ketika ini keadaan hujan di negeri Sabah melibatkan kawasan di hampir keseluruhan bahagian, terutamanya melibatkan kawasan di sekitar Kudat dan juga Sandakan dan juga sedikit di bahagian pedalaman negeri Sabah. Manakala bagi negeri Sarawak pula, keadaan hujan mula memasuki di kawasan perairan negeri Sarawak, terutamanya melibatkan kawasan di bahagian tengah dan juga barat negeri Sarawak. Kita jangkakan untuk keadaan hujan ini boleh berlarutan sehingga ke malam nanti. Baiklah, seterusnya kita lihat pula kepada paparan carta angin. Rantau negara pada ketika ini masih lagi menerima pengaruh angin daripada arah baratan dengan kelajuan boleh mencecah lebih daripada 40 km sejam. Oleh yang demikian, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora bagi kategori pertama dan juga kedua. Ini melibatkan kawasan perairan yang telah ditandakan dengan warna kuning dan juga jingga, terutamanya melibatkan kawasan Selat Melaka Utara dan juga Phuket. Amaran ini berkuat kuasa sehingga 26 Julai 2023. Harus diingatkan bahawa keadaan ini amat berbahaya kepada kesemua aktiviti laut, terutamanya bot-bot kecil, feri dan juga sebarang aktiviti menangkap ikan. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca daripada Met Malaysia buat masa kini. Sebelum kita berpisah, kita lihat dulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Linda Hanif. Assalamualaikum dan jaga diri. Kembali dalam berita wilayah, beralih ke Sabah. Antara fokus negeri di bawah bayu, rakyat disaran tingkatkan integriti pacu kemajuan negeri bersama rakan penyampai Rita Aloysius di Kota Kinabalu. Silakan Rita. Baik dia. Rakyat Sabah perlu terus bersatu dan memberikan sokongan padu kepada kerajaan hari ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah GRS yang memerintah negeri pada masa ini mempunyai kesungguhan untuk membawa kemajuan demi kepentingan rakyat dan negeri.
Menurut Dato' Haji G yang juga Presiden GRS, sokongan yang diberikan rakyat pada pilihan raya lalu perlu diperkukuh dan ditingkatkan agar mendapat mandat yang lebih besar pada pilihan raya umum PRU DUN Sabah akan datang. Beliau berucap merasmikan mesyuarat berkelompok cawangan Parti Gagasan Rakyat Sabah, Gagasan Rakyat bagi Pusat Daerah Mengundi PDM baru-baru di Tuaran. Dato' Haji G yang juga Presiden Gagasan Rakyat merangkap Ketua Bahagian Sulaman mahu sokongan rakyat terhadap kerajaan terus bertambah kuat bermula di peringkat PDM atau akar umbi. Katanya walaupun masih ada lebih 2 tahun sebelum PRU DUN Sabah diadakan, persediaan awal meningkatkan sokongan rakyat terhadap Gagasan Rakyat dan GRS perlu dilaksanakan dari sekarang. Usaha itu penting berikutan terdapat kemungkinan PRU DUN Sabah diawalkan tertakluk kepada situasi politik semasa di negeri ini. Lebih ramai usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS di Sabah digesa memanfaatkan kemudahan yang disediakan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP bagi mengembangkan lagi perniagaan mereka. Ini termasuk pembiayaan yang disediakan SME Bank, salah satu agensi di bawah KUSKOP. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Dato' Iwan Benedik berkata SME Bank menyalurkan pembiayaan lebih RM500 juta kepada 727 usahawan di Sabah. Setakat Jun ini sebanyak RM48 juta nilai pembiayaan telah disalurkan kepada usahawan di negeri ini. Ini satu jumlah yang sangat memberangsangkan dan saya berharap dengan adanya program berterusan seperti JOM Access SME Bank ini akan dapat memberi pembiayaan ataupun perkhidmatan SME Bank kepada lebih banyak lagi usahawan PMKS di Sabah. Dato' Iwan ditemui pemberita selepas merasmikan program Jom Access SME Bank Pusat Wilayah Sabah di Kota Kinabalu. Jelasnya antara sektor pemangkin utama perniagaan yang dikenal pasti SME Bank bagi wilayah Sabah ialah industri pembuatan, pembinaan serta pelancongan untuk membantu kerajaan negeri membangunkan usahawan di negeri ini. Terdahulu ketika berucap, Dato' Iwan berkata pembangunan PMKS memerlukan kerjasama semua pihak termasuk agensi-agensi kementerian seperti SME Bank. Beliau yakin dengan adanya sokongan daripada SME Bank akan dapat membantu mempertingkatkan lagi sumbangan usahawan PMKS terhadap kemakmuran ekonomi negeri khususnya dan negara secara amnya. Dalam program ini, Dato' Iwan menyampaikan sumbangan SME Bank berjumlah RM25,000 kepada Sekolah Kebangsaan Pekan Pensiang Komprehensif 9 Nabawan untuk pembinaan Dewan Terbuka sekolah berkenaan. Lebih 5,000 pengunjung dijangka memeriahkan sambutan Hari Koperasi Negara 2023 HKN23 yang akan berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu bermula esok hingga Ahad ini. Pelbagai aktiviti menarik disusun atur sepanjang 3 hari sambutan diadakan. Menurut Pengarah Unit Hal Ehwal Antarabangsa dan Komunikasi Korporat Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM, Rosdin Muhammad Jaafar, ini termasuk 200 ruai disediakan untuk pameran koperasi dan usahawan, pameran kerjaya serta jualan madani koperasi dan usahawan JMKU. Turut disampaikan anugerah koperasi IPT terbaik siswa, anugerah koperasi sekolah terbaik dan anugerah koperasi masjid terbaik. Majlis sambutan berkenaan akan disempurnakan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Nor. Rosdin menyatakan demikian dalam sesi taklimat kepada media sempena HKN 23 di Kota Kinabalu. Selain itu, Majlis Apresiasi Gerakan Koperasi turut diadakan malam ini yang akan dirasmikan Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin. Majlis itu bakal menyaksikan penyampaian Anugerah Tokoh Koperasi Negara 2023 dan Anugerah Koperasi Premier 2023. Sementara Anugerah Koperasi Terbaik mengikut sektor ekonomi kepada koperasi-koperasi terpilih akan disampaikan dalam acara Kemuncak Bulan Koperasi Kebangsaan 2023 BKK23 yang akan dirasmikan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Ahmad Zahid Hamidi di Kota Kinabalu pada 30 Julai ini. Sambutan BKK23 merupakan manifestasi apresiasi dan pengiktirafan kerajaan kepada gerakan koperasi negara yang telah banyak menyumbang dalam membangunkan sosioekonomi masyarakat madani di negara ini.
Belia berusia 18 hingga 40 tahun dipelawa untuk menyertai kejohanan futsal Piala Presiden Majlis Belia Sabah MBS kali ke-10 tahun 2023 yang akan berlangsung di Sandakan Futsal Sabah Sandakan pada 29 dan 30 Julai ini. Sehingga kini 60 pasukan lelaki dan wanita dari seluruh daerah telah mengesahkan penyertaan masing-masing. Dalam sidang media di Kota Kinabalu, pengerusi futsal Piala Presiden MBS kali ke-10 Nazrul Bidin yang juga Exco MBS memaklumkan pendaftaran penyertaan akan ditutup 4.30 petang esok. Special tahun ini satu kita buat di luar kawasan daerah Kota Kinabalu lah. Untuk spesialnya kalau daripada kami di Majlis Belia Sabah, saya sudah berbincang dengan Presiden, mungkin pemenang akan lawan dengan tim futsal Sabah lah, dan mungkin itu selepas kemenangan nanti. Kita menerima kerjasama daripada SAFA iaitu Persatuan Futsal dan Bola Sepak Lelaki Wanita Sabah. Masa permainan nanti SAFA akan turut bersama dengan kita. Jadi mana-mana belia yang menjadi pemain, dia ada potensi untuk mungkin boleh dibawa masuk ke dalam futsal Sabah lah. Jangan risau, ini bukanlah satu kejohanan untuk pasukan-pasukan yang hebat sebenarnya. Ini adalah kejohanan untuk belia anak-anak muda kita di negeri Sabah ni, untuk kita sama-sama mencari. Saya rasa objektif ni adalah objektif bersama dengan SAFA ataupun futsal Sabah ni untuk mencari talent-talent lah. Sebab ini pertandingan dimonitor oleh kita punya penyelian SAFA. Sebab tu dia punya peraturan mengikut segala dia punya peraturan ini membolehkan kita bagi pendedahan kepada kita punya player-player muda dan player-player senior juga untuk persediaan awal. Mana-mana player yang berbakat besar mungkin kita boleh bawa ke peringkat yang lebih tinggi lah. Secara keseluruhannya, kejohanan futsal ini menawarkan hadiah berjumlah RM16,500 dengan juara kategori lelaki akan membawa pulang RM5,000, sementara johan kategori wanita akan membawa balik RM3,000. Pertanyaan lanjut boleh menghubungi nombor telefon tertera. Baik, sekian paparan dari Negeri di Bawah Bayu. Untuk lebih banyak perkembangan semasa di tanah air, terus saja bersama dia di Angkasa Peri. Silakan. Baik, terima kasih Rita. Langsung dari Kota Kinabalu, Sabah. Baik saudara, seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Antara paparan dari Sarawak, pejabat pos besar Kuching akan dijadikan bangunan warisan negeri. Silakan rakan penyampai Buma dengan perinciannya. Baik, terima kasih Dia. Kerajaan Sarawak akan menjadikan pejabat pos besar Kuching sebagai bangunan warisan negeri. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, dengan keunikan bangunan era British itu adalah perlu ia dipelihara sebagai warisan sejarah dan daya tarikan Sarawak. Walau bagaimanapun, keputusan untuk menukar fungsi bangunan itu belum dimuktamadkan lagi. Kalau dia diserah balik, ia tidak akan melibatkan ataupun tidak akan menempatkan Pos Malaysia lagi. Pos Malaysia ataupun Jabatan Pos ataupun Badan Pos ni, mereka perlu ada bangunan mereka sendiri ataupun tempat mereka sendiri. Ia antara 52 fasiliti kerajaan persekutuan yang diserahkan semula kepada Kerajaan Sarawak di bawah Perjanjian Malaysia 1963. Datuk Seri Abdul Karim diminta mengulas pejabat pos besar Kuching yang akan dikembalikan kepada Kerajaan Sarawak yang merupakan struktur bersejarah tinggalan era British. Terdahulu beliau hadir menyaksikan raptai penuh acara perhimpunan dan perarakan sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka di Padang Merdeka Kuching. Sambutan besar-besaran 60 tahun Sarawak Merdeka pada Sabtu ini akan menghimpunkan kira-kira 3,000 peserta perarakan mewakili 60 kontingen.
Masyarakat di Sarawak diseru untuk tidak mengambil ringan kerjasama di antara kaum dan yang sudah kukuh wujud dalam kalangan masyarakat di negeri ini. Timbalan Menteri Pendidikan dan Inovasi Sarawak, Datuk Dr. Anwar Bai berkata, masyarakat Melayu dan Melanau adalah masyarakat pertama yang mendiami dan membangunkan Bandar Sibu. Kerjasama ini katanya sudah bertahan ratusan tahun dan ia tidak mungkin boleh dirobohkan oleh kepentingan pribadi. Beliau mengingatkan kerjasama ini amat penting, lebih-lebih apabila komuniti Melayu dan Melanau adalah minoriti di Sibu. Semangat kerjasama itu jelas diteruskan kepada masyarakat lain seperti Iban dan Cina di Bandar Sibu. Dalam suasana negara kita di sebelah sana mempunyai masalah yang begitu berlarutan sehingga perpecahan bangsa, perpecahan kaum, perpecahan agama berlaku sehingga perkataan-perkataan sesat dikeluarkan, perkataan-perkataan yang tidak bertemanun digunakan. Saya mohon supaya masyarakat kita di Sarawak tidak mengikuti jejak apa yang berlaku di sana. Beliau berucap pada perasmian pentas Pavilion Melayu Melanau di Festival Kebudayaan Borneo 2023 yang diadakan di dataran Tun Tuanku Bujang Sibu. Ujarnya BCF merupakan platform terbaik dalam menunjukkan eratnya perpaduan dan keharmonian kaum di Sibu. Ini ditunjukkan melalui kerjasama pelbagai kaum dalam menjayakan sebuah festival yang padat dengan unsur kebudayaan masing-masing. Pelbagai persembahan daripada komuniti Melayu dan Melanau dipersembahkan, baik merangkumi persembahan nyanyian, tarian tradisional dan pertunjukan busana-busana tradisional kedua-dua kaum. Majlis Islam Sarawak dengan kerjasama Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM akan menganjurkan program keilmuan Ijtima' Ilmuan Islam Antarabangsa pada 25 dan 26 Julai depan. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, program yang akan berlangsung di Dewan Kompleks Islam Kuching itu bakal dihadiri lebih 1,000 peserta dan 7 pembentang kertas kerja dari Malaysia dan 6 pembentang dari luar negara. Program bersempena sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka itu bakal dirasmikan oleh Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Bercakap dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat penganjuran program tersebut di Kuching hari ini, Datuk Dr. Abdul Rahman menjelaskan penganjuran program tersebut adalah wadah bagi ilmuwan Islam untuk berbincang tentang isu-isu kontemporari selain membincangkan peranan dan cabaran dalam menangani permasalahan masyarakat kontemporari. Selain pembentangan kertas kerja, program bertemakan keharmonian, kepimpinan dan pengurusan mengangkat martabat ummah itu juga akan menyaksikan penganjuran acara iringan seperti kuliah umum, forum bicara ad-din, pameran dan pelancaran buku. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut perayaan 60 tahun Sarawak Merdeka. Selamat Hari Sarawak ke-60 kepada seluruh rakyat Sarawak. Semoga Sarawak terus maju, Sarawak maju makmur. Saya mengucapkan selamat Hari Sarawak dengan sepenuhnya dengan rakyat negeri Sarawak yang majulah. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Sarawak kepada semua. Baik, operasi mencari dan menyelamat diteruskan hari kedua hari ini bagi mencari 4 orang nelayan yang masih hilang selepas Balai Polis Pusat Miri menerima 2 laporan kehilangan di laut perairan daerah Miri. Ke arah itu, dalam kenyataan medianya, Ketua Polis Daerah Miri, ACP Alexan Nagacabuk, menyeru orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan kejadian kehilangan rakan nelayan mereka melapor kepada pihak polis di talian 085 432533.
SCP Alexan memberitahu pihak polis menerima 2 laporan semalam 19 Julai 2023 dengan laporan pertama diterima pada pukul lebih kurang 11.40 pagi daripada seorang lelaki tempatan berumur 55 tahun memaklumkan sebuah bot nelayan dengan nombor pendaftaran SFS3 4334 beserta 3 nelayan turun ke laut untuk memancing ikan dipercayai menuju ke arah platform Lang Perairan Miri. Manakala laporan kedua diterima pada pukul lebih kurang 1.03 tengah hari daripada seorang lelaki tempatan berumur 63 tahun memaklumkan sebuah bot nelayan dengan nombor pendaftaran SFS3 4271 beserta 3 nelayan turun ke laut untuk memukat ikan. Justeru beliau menyatakan operasi mencari dan menyelamat telah diaktifkan sejurus menerima maklumat tersebut dengan operasi SAR di laut diketuai Maritim Zon Miri dengan dibantu oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat. Sementara pasukan polis marin dan nelayan tempatan membuat pencarian di kawasan pinggir pantai. Bagi op SAR di daratan pula diketuai pihak polis dibantu oleh pihak JPAM serta penduduk setempat dengan pencarian sepanjang Pantai Bakam hingga ke Pantai Marina. Walau bagaimanapun, dalam operasi SAR hari pertama semalam, kira-kira pukul 3.30 petang, 2 orang hilang yang menaiki bot nombor pendaftaran SFS3 4271 telah dijumpai di laut iaitu 8.6 batu nautika dari Kuala Bakam Miri dalam keadaan terapung sambil berpaut pada bot yang terbalik dan separuh tenggelam akibat dibadai ombak yang kuat. Kedua-dua mangsa telah dibawa oleh pihak maritim ke JT Marina Bay dalam keadaan baik dan tiada sebarang kecederaan yang serius dilaporkan. Seorang lelaki berumur 25 tahun disibu kerugian RM101,200 selepas terpedaya dengan kes penipuan pelaburan dalam talian. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri berkata, mangsa yang merupakan penjaga stor sebuah syarikat tertarik dengan satu pelaburan yang diiklankan di Facebook pada 30 Mei lepas. Mangsa kemudian menghubungi nombor aplikasi WhatsApp yang diiklankan dan suspek menunjukkan cara untuk membuat pelaburan. Selain itu, mangsa diberitahu akan mendapat keuntungan yang tinggi mengikut nilai pelaburan yang dibuat. Mangsa seterusnya diminta memuat turun aplikasi PSLUS melalui Google Play Store untuk membolehkan beliau membuat pelaburan. Lelaki terbabit telah melakukan 11 transaksi pemindahan wang ke 6 akaun bank berlainan pada pertengahan bulan Jun sehingga awal bulan ini. Mangsa hanya menyedari telah ditipu setelah tidak menerima hasil keuntungan pelaburan seperti yang dijanjikan suspek. Datuk Muhammad Azman dalam kenyataannya memaklumkan kes disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Pelaksanaan projek Lebuh Raya Pen Borneo LPB kini hanya tinggal 4% untuk disiapkan. Pengarah Kerja Raya Sarawak, Insinyur Richard Tajan mengingatkan semua kaki tangan JKR yang terlibat dengan projek berkenaan kekal memberi fokus yang tinggi terhadap penyiapan LPB. Insinyur Richard semasa mempengerusikan mesyuarat projek LPB di Miri turun mengingatkan pihak kontraktor agar sentiasa peka dan responsif terhadap isu-isu keselamatan. Kontraktor diminta sentiasa mengemaskini pelan pengurusan trafik di setiap seksyen di sepanjang LPB. Sementara itu, mesyuarat tersebut antara lain membincang dan mengemaskini beberapa isu melibatkan pakej kontrak kerja dan status semasa baki kerja-kerja pembinaan LPB. Mesyuarat turut membincangkan perkara berkaitan pembinaan projek Sarawak Sabah Link Road Fasa 1. Projek itu yang dibiayai Kerajaan Persekutuan bernilai 1.02 bilion ringgit dijadual siap awal 2026. Ia akan menghubungkan Miri, Limbang dan Lawas dengan jarak keseluruhan 398 kilometer. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Dia untuk berita seterusnya. Dia, silakan. Baik, terima kasih Buma langsung dari Kuching, Sarawak.
perkembangan seterusnya, Perak akan memohon kepada Kerajaan Persekutuan untuk memperluas kawasan operasi perlombongan unsur nadir bumi bukan radioaktif NRREE di Kenering Gerik. Ketika ini, projek tersebut beroperasi di atas tanah seluas 216 ekar melibatkan pengekstrakan mineral NRREE menggunakan kaedah in situ leaching. Kebenaran diterima sebelum ini hanya untuk aktiviti perlombongan dilakukan di luar kawasan hutan simpan kekal. Kita pun sekarang akan memohon pada kementerian untuk membolehkan negeri Perak ini diberi kebenaran memperluaskan kawasan operasi, sebab kawasan operasi kita itu di luar kawasan hutan simpan. Ya, yang kena dipatuhinya ialah kerana ada satu standard instruction, iaitu tidak boleh menjalankan perlombongan dalam kawasan hutan simpan HSK, tak boleh. Tapi di Perak kita ada lebih daripada 5,000 hektar lagi berada di luar kawasan hutan simpan. Projek perintis perlombongan NRREE memulakan operasi pada Oktober tahun lalu setelah memperoleh kelulusan perundangan dan kebenaran beroperasi. Pengasuh disyaki mendera bayi perempuan berusia 6 bulan hingga maut dihadapkan ke Mahkamah Magistrat Ipoh. Namun tiada pengakuan direkodkan kerana kes bunuh berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Tan Wui Cheng, 51 tahun, disyaki membunuh Chong Si Yu 6 bulan antara 9 dan 12 Julai di Taman Tawas Indah Cemor. 5 Oktober, sebutan semula kes bagi serahan laporan kimia dan bedah siasat. Kebakaran kilang dan premis pelancongan penyumbang utama nilai kerugian akibat kebakaran di Perak. Sepanjang tahun lepas, RM144 juta nilai kerugian difailkan Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri. Setakat Jun tahun ini, JBPM Perak telah merekodkan RM21.4 juta nilai kerugian. Yang komersial ni, mereka ni ada dilengkapi dengan PKK. Jadi selalunya memang lengkap. Jadi kalau kadar kerugian tu pun tengok pada amount, pada keluasan yang berlaku lah. Jadi nak kata kita fokus pada satu premis tu tak. Cumanya keseluruhan tu memang kita ada bengkel. Bila melibatkan kebakaran melalui bengkel memang kerugian akan besar, dan bila melibatkan kebakaran melibatkan kilang juga kerugian yang ditanggung adalah besar. Aktiviti penyelewengan diesel bersubsidi menggunakan lori tangki yang diubah suai digagalkan KPDN Kulim. Serbuan dilakukan di sebuah stesen minyak di Lunas ketika suspek sedang mengisi bahan api tersebut. Jelas pengarah KPDN Kedah, Effendi Rajini Kant, seorang lelaki tempatan berusia 41 tahun ditahan untuk siasatan lanjut. Serbuan dilakukan hasil maklumat awam dan risikan sejak minggu lepas. Lori tersebut disita bersama 1,800 liter diesel bernilai hampir RM4,000 yang diisi ke dalam tangki tambahan. Nilai keseluruhan rampasan lebih RM37,000. Situasi kes demam denggi di Perlis membimbangkan. Kes kumulatif meningkat kepada 508 kes bagi tempoh Januari hingga 15 Julai berbanding 19 kes bagi tempoh sama tahun lepas. Terbaru 33 kes dilaporkan bagi tempoh 9 hingga 15 Julai. Esko Kesihatan Negeri Megat Hashirat Hassan memaklumkan sebanyak 52 lokaliti wabak denggi dilaporkan dengan 13 lokaliti wabak denggi masih lagi aktif. Antaranya Taman Jali, Taman Melati Indah, Felkra Lubuk Sirih, Taman Hijrah, Taman Emas dan Taman Ira. Sehingga 15 Julai, 182 notis kompaun di bawah Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975 telah dikeluarkan kepada premis yang didapati mempunyai pembiakan nyamuk Aedes. 115 mahasiswa tahun akhir UiTM Cawangan Perlis bentang hasil kajian bidang sains, komputer dan matematik. Ia sempena program pameran kajian sains komputer dan matematik 6.0 Remarks 6.0. Timbalan Rektor Hal Ehwal Akademik UiTM Cawangan Perlis, Profesor Dr. Muhammad Azlan Muhammad Ishak berkata, Remarks menjadi platform terbaik buat mahasiswa tahun akhir. Ia menjadi jambatan pertukaran pengetahuan di samping memberikan pendedahan dan galakan kepada mahasiswa
mahasiswa menyertai pertandingan inovasi dan kreativiti ke tahap lebih tinggi. Rimax 6.0 ini merupakan projek khas Rektor tahun ini dan dikawal selia oleh Rektor UiTM Cawangan Perlis, Profesor Madya Dr. Syukur Sanim Muhammad Fauzi. Empat lelaki disyaki terlibat sindiket mengedar dadah bernilai lebih 4 juta ringgit ditangkap dalam 3 serbuan berasingan di Kluang Johor. Suspek berusia antara 22 hingga 30 tahun dipercayai menjadikan rumah sewa sebagai stor simpanan sebelum diedar. Ketua Polis Johor, Datuk Kamarul Zaman Mamat berkata, sindiket aktif sejak April lalu ditahan bersama 60 kg pelbagai jenis dadah. Dalam operasi ini, pihak polis telah berjaya merampas sejumlah 54.33 kg dadah jenis ekstasi, iaitu bernilai hampir 4 juta ringgit. Selain daripada itu, sebanyak 2.21 kg pil ekstasi berjumlah 7,923 biji pil bernilai hampir RM100,000, dan juga selain daripada itu pil Remi 5 7,923, pil ekstasi 6,564 biji pil ekstasi bernilai RM143,000, 1.2 kg ketamin bernilai hampir RM80,000, dan juga dadah jenis ganja sebanyak 346 gram. 3 suspek positif dadah jenis ketamin, manakala seorang lagi mempunyai rekod jenayah lampau. Turut disita 6 kereta, pelbagai barangan kemas dan wang tunai. Kesemua suspek direman 7 hari hingga 24 Julai. Kementerian Sumber Manusia meletakkan sasaran melahirkan tenaga kerja mahir 35% menjelang 2030. Kini ia telah mencapai tahap 28%. Pelbagai inisiatif diatur pihak kementerian bagi memastikan sekurang-kurangnya generasi muda masa kini mempunyai sijil kemahiran. Ini kerana hampir 300,000 lepasan SPM tidak mahu melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi. Jadi ini yang agak membimbangkan apabila lepasan SPM kita tidak mau sudah melanjutkan pelajaran, dan kita bimbang untuk kita menjadi negara maju dengan tenaga mahir yang mencukupi, kita tidak dapat capai. Ini perkaitannya lah. Jadi kita mau menjadi negara maju dengan tenaga mahir yang mencukupi supaya kita dapat menggerakkan industri kita di negara ini. Beliau bercakap kepada pemberita selepas merasmikan Simposium Keharmonian Perusahaan Zon Selatan di Air Keroh. Hentian rehat dan rawat RNR Seremban Arah Selatan dijangka kembali beroperasi sepenuhnya Oktober ini. Menariknya, RNR itu yang pertama membangunkan hub pengecasan kenderaan elektrik EV. Hentian yang berwajah baharu tersebut dilengkapi 8 pengecas EV bagi menyokong industri EV negara. Ini yang pertama, dan itu sebab saya kata tadi kita sedang juga membuat kajian lagi, dan mungkin ada tempat-tempat yang agak kecil sedikit kita perbesarkan lagi, tapi dengan teknologi yang sama, cuma mungkin tidak sebesar ini. Kita akan cari tempat-tempat utama yang kita tahu persinggahannya yang agak lebih ramai pengguna lebuh-raya. Di sini memang kita kena pasti, sebab LLM dan PLUS ada membuat kajian bahawa ini adalah arena yang paling ramai pengguna yang berhenti untuk rehat dan rawat ni. Maknanya kita akan tengok lagi tempat lain, kita akan teruskan lagi untuk memastikan keselesaan pengguna. Baik,
Baik saudara, sedikit perkembangan sukan menjelang aksi final Piala FA Sabtu ini. Sejumlah 750 pegawai dan anggota polis ditugaskan memantau serta mengawal keselamatan pada perlawanan antara Johor Darul Takzim JDT dan Kuala Lumpur KL City FC di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri. Menurut Ketua Polis Johor, Datuk Kamarul Zaman Mahmad, pemantauan keselamatan dengan kerjasama Marshal Stadium itu termasuk dalam memastikan kelancaran lalu lintas pada hari berkenaan. Dan pihak polis bersama-sama dengan pihak pemantau termasuklah marshal atau ada marshal kan? Marshal dari pihak stadium akan bekerjasama untuk memastikan semua perlawanan tersebut berjalan dengan lancar, dan kita nasihatkan jangan bawa perkara-perkara atau barang-barang yang dilarang untuk masuk ke dalam stadium. Pertempuran epik, dua gergasi bola sepak Malaysia. Juara bertahan kini bersedia menggegar aksi perlawanan, atau The City Boys bakal menggamatkan aksi perjuangan dalam perlawanan akhir Piala FA 2023. Sabtu 22 Julai, Johor Darul Takzim bertemu Kuala Lumpur City FC 8.30 malam di saluran OK dan saluran Sukan RTM. Perkembangan seterusnya, anak muda disaran melibatkan diri dalam politik supaya wujud perkongsian idea dalam membentuk polisi negara. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Teo Ni Ching, keterlibatan golongan itu penting bagi melahirkan pemimpin pelapis. Adalah sangat-sangat penting untuk kita terus melibatkan golongan muda dalam kerja-kerja politik. Mereka bukan sahaja perlulah lebih memahami tentang bagaimana sesebuah kerajaan, bagaimana sesebuah kementerian buat keputusan, bentukkan polisi, tetapi pada masa yang sama mereka tak ada satu anggapan yang salah bahawa politik adalah kutuk. Beliau ditemui selepas program Chit Chat bersama YB Teo yang julung kali diadakan di Shah Alam. Usaha terus dijalankan bagi meningkatkan minat pelajar terhadap sains, teknologi dan inovasi STI. Ini kerana terdapat kajian mendedahkan minat pelajar terhadap STI menurun kepada 40% tahun berbanding tahun 2019 iaitu 66.7%. Menteri Mosti Chang Lih Kang berkata, STI berupaya menambah baik kualiti kehidupan seharian dan usaha itu akan diterjemahkan menerusi slogan merakyatkan sains, menginsankan teknologi. Antaranya inisiatif memberi tiket percuma melawat pusat sains negara kepada murid sekolah rendah dan menengah. Pengunjung boleh membeli tiket secara dalam talian menerusi aplikasi yang telah dibuka bermula 18 Julai lalu. Seperti yang disebutkan tadi, ini adalah sistem pertama yang kita buat real time payment lah, yang digunakan di agensi kerajaan, dan ini adalah inisiatif kerajaan untuk menarik lebih ramai orang untuk mengunjungi pusat sains negara. Kementerian Belia dan Sukan memperkenalkan skim ganjaran menerusi rakan strategik sebagai salah satu tarikan program rakan muda. Sejak dilancarkan pada 25 Jun lalu, program tersebut telah menerima penyertaan seramai 30,000 peserta. Jelas Menteri Belia dan Sukan Hana Yeoh, skim ganjaran tersebut akan diberikan kepada belia yang menyertai program-program bawah kendalian rakan muda. Foodpanda, Grab, Lazada, Shopee. Mereka ini lebih mengenali segmen pengguna app mereka, dan kebanyakan rakyat Malaysia semua menggunakan app ini. So kita akan ada feedback session dan kita akan pantau juga respon daripada peserta untuk tengok apa lagi program yang mereka suka. Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri.
Perkembangan badminton terbuka Korea, hasrat untuk melihat beregu wanita negara Perlitan M. Tinah mencipta sensasi. Tidak kesampaian apabila tewas pada aksi pusingan kedua hari ini. Perli dan Tinah tewas 17-21, 21-17, 19-21 menentang pasangan nombor 1 dunia dari China, Chen Qingchen Jia Yifan. Saingan yang berlangsung di Stadium G6 Yusu itu menyaksikan Qingchen Yifan lebih banyak mendominasi permainan. Kekalahan itu bermakna Perli Tinah yang berada di kedudukan ranking ke-11 dunia tidak pernah menang ke atas Qingchen Yifan dalam semua 3 pertemuan sebelum ini. Jaguh lempar cakera kebangsaan Muhammad Irfan Samsudin bakal menerima imbuhan daripada Kesatuan Olahraga Malaysia KOM. Ia susulan kejayaan menghadiahkan pingat gangsa pada Kejohanan Olahraga Asia 2023 di Bangkok. Muhammad Irfan mencatat lemparan terbaik sejauh 59.63 meter daripada 6 percubaan untuk merangkul gangsa di Stadium Nasional Supachalasai. Ini merupakan kali kedua Irfan membawa pulang pingat untuk Malaysia. Pada ASEA 2017, beliau telah memenangi perak pada kejohanan sama di India. Dalam pada itu, KOM turut optimis atlet olahraga negara mampu menunjukkan prestasi positif pada Sukan Asia 2022 di Hangzhou, China, September depan. Bagaimana mengundi? Buat semakan tempat mengundi dan pergi ke saluran yang ditetapkan. Masuk ke tempat mengundi apabila dibenarkan oleh polis yang mengawal. Serahkan MyCard dan slip saluran kepada kerani pengundian pertama. Tunjukkan kedua-dua belah tangan untuk diperiksa. Bergerak ke hadapan kerani pengundian kedua. Celupkan jari telunjuk kiri ke dalam botol dakwat pilihan raya. Dapatkan kertas undi daripada kerani pengundian ketiga. Tandakan pangkah pada ruang kosong bersebelahan nama dan simbol calon pada kertas undi. Masukkan kertas undi yang telah ditanda ke dalam peti undi. Keluar segera dari tempat mengundi setelah selesai. Laksanakan tanggungjawab anda. Baik saudara, umat Islam diingatkan agar berhati-hati dengan dakwah yang disebar kumpulan ajaran sesat Sihak menerusi media sosial. 2 video yang diterima Jabatan Agama Islam Negeri Johor memaparkan pengikut ajaran itu menghina agama Islam pada 17 dan 18 Julai lalu menerusi 2 akaun berbeza. Menurut Esko Hal Ehwal Agama Islam Johor, Muhammad Farid Muhammad Khalid, kes itu berada di luar bidang kuasa kerajaan negeri untuk mengambil tindakan undang-undang kerana ia dimuat naik dari New Zealand. Bagaimanapun, pihaknya akan bekerjasama dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia untuk melumpuhkan kegiatan kumpulan itu di media sosial. Kiranya dilihat kepada semua profile picture Facebook ini, dilihat satu kesamaan mereka ialah mereka ada satu profile picture ready to help. Ini juga saya sendiri buat dapatan tadi. Jadi kalaulah ini kita boleh menjadikan sebagai panduan kepada rakan-rakan kita di luar sana untuk tidak mengikuti mana-mana sebaran klip video pemahaman yang diutarakan oleh kumpulan-kumpulan seperti ini, maka eloklah dijauhkan, bahkan jangan berkawan dengan mereka lah. Kerajaan Johor menfatwakan ajaran itu sebagai sesat pada 22 Julai 2021. Sebarang perniagaan dan perkhidmatan yang dikaitkan dengan kumpulan itu turut diharamkan. Baik saudara, paparan itu mengakhiri berita wilayah. Saya Nurul Hidayah Nawai, Malaysia Madani. Tekad perpaduan, penuhi harapan.